Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati, apa pandangan Anda, apa komen Anda sekiranya UMNO keluar kerajaan perpaduan? Apa pandangan Anda? Anda boleh letak komen di bawah. Kalau Anda tanya saya, apa pandangan saya sekiranya UMNO keluar kerajaan? Kalau saya lah secara pribadi, kalau UMNO keluar kerajaan, selagi kestabilan politik masih dapat dijaga, saya rasa tidak masalah. Salam sejahtera. Sebentar kawan-kawan, tuan-tuan dan puan, saudara-saudara, saya ingin perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesihatan, penyakit berulang, kencing manis, kolesterol, diabetes, darah tinggi, gout, gastrik, masalah melibatkan jantung, buah pinggang, masalah melibatkan perut, usus, penyakit kulit, penyakit penglihatan, dan apa saja masalah kesihatan yang Anda alami. Terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Produk ini halal, selamat, dan semula jadi. Produk ini untuk mendidik, meningkatkan, dan menyeimbangkan sistem imun badan Anda sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Saya amat rekomen Anda untuk mengambil terapi imun. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi nomor yang tertera. Jangan tangguh lagi kalau itu untuk kesehatan Anda. Kerana apa guna mengugut, apa guna berada di dalam kerajaan kalau kita cakap menjadi toksik. Apabila Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh membuat kenyataan mahu UMNO keluar kerajaan, menimbulkan banyak pertanyaan, banyak persoalan daripada orang ramai. Jadi ya, ini mungkin susulan keputusan mahkamah menolak Najib berkaitan dengan tahanan rumah. Jadi apalagi guna UMNO bersama di dalam kerajaan sekiranya mereka ini menjadi satu bebanan kepada Anwar. Jadi selagi kestabilan politik masih dapat dijaga, saya rasa tidak masalah untuk UMNO keluar kerajaan. Ini bukan kerana saya tidak suka UMNO, tetapi saya ini mencintakan kestabilan politik. Tapi selagi masih dapat dijaga dan selagi tidak perlu menarik sokongan berpaling tada, saya rasa tidak masalah. Tapi akhirnya semua ini menjadi hak daripada kepimpinan UMNO sendiri. Tapi adakah ugutan-ugutan sebelum ini yang kita pernah dengar untuk menarik sokongan sudah menjadi satu ugutan yang menakutkan kerajaan? Kerana kita beberapa kali sudah mendengar berkaitan dengan ini. Akhirnya Ketua AMK Johor berkata, henti ugut jika tidak berani keluar kerajaan perpaduan. Kenyataan berulang Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh yang mendesak parti itu keluar daripada kerajaan terus mencetuskan persoalan apabila sehingga kini ia tidak disusuli dengan sebarang tindakan konkret. Ketua AMK Johor Faizuddin Puad berkata, sehingga kini UMNO masih kekal dalam kerajaan perpaduan tanpa sebarang langkah jelas untuk keluar. Artikel daripada pru.sinarharian.com. Saya berfikir saudara-saudara, adakah dengan kenyataan Akmal begitu boleh menyebabkan hubungan di antara Anwar dan Zahid akan berpecah, boleh menyebabkan hubungan di antara PHBN ini retak, dan sekiranya Zahid sebagai Presiden UMNO yang berkuasa, yang mempunyai kuasa yang besar di dalam UMNO, adakah Zahid boleh memecat Akmal kerana kenyataan-kenyataan sedemikian yang boleh merosakkan hubungan baik di antara PHBN? Apa komen Anda? Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara yang saya amat hormati, ada satu perkara yang masih menjadi persoalan ramai orang berkaitan dengan DNA Zahid Hamidi. Tidak dapat dinafikan di media sosial banyak yang mencop 47 kes berkaitan dengan timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi.
Ya, kita tahu Zahid mendapat DNAA. Jadi persoalannya, adakah DNAA ini bersifat sementara? Karena saya mendapat satu maklumat daripada FB Berita KS, Shah Alam 23 Desember, satu permohonan semakan kehakiman telah difailkan bagi mencabar keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang melepaskan tanpa membebaskan DNAA Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pada 4 September 2023 menurut AGC Jabatan Peguam Negara. Saya berfikir kalau DNAA ini ditarik, adakah harapan untuk Zahid Hamidi mendapat dikenakan tindakan undang-undang ini? Adakah risiko ini semakin besar? Adakah Zahid boleh berisiko hilang jawatan yang ada hari ini sebagai Presiden UMNO, sebagai pengurusi Barisan Nasional, sebagai ahli parlimen, dan sebagai timbalan Perdana Menteri? Nah, ini yang menjadi persoalannya. Jadi adakah dengan ini Zahid perlu menjaga hubungan baik yang ada sekarang di dalam kerajaan? Jadi adakah apabila sekiranya DNAA Zahid ditarik semula, jadi peratusan ataupun risiko untuk Zahid dikenakan tindakan undang-undang itu semakin tinggi. Jadi menurut Anda, tuan-tuan dan puan, saudara-saudara, DNAA Zahid Hamidi, apabila AGC mohon cabar DNAA Zahid, ini adalah satu berita yang menggemparkan UMNO, menggemparkan penyokong-penyokong Zahid Hamidi sendiri. AGC berkata permohonan itu dibangkitkan susulan laporan FMT yang melaporkan kewujudan cabaran terhadap keputusan DNAA berkenaan. Menurut AGC, semakan kehakiman itu menyentuh isu berkaitan tahap siasatan yang dirujuk ketika permohonan DNAA dikemukakan kepada mahkamah. Perkara ini melibatkan persoalan penting berkaitan keyakinan awam serta pentadbiran keadilan yang wajar menurut kenyataan itu. Berkaitan isu ini, apa pandangan dan komen Anda? Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, selepas Najib Razak gagal untuk menjadi tahanan rumah, ramai yang mulai mempersoalkan keputusan ini. Ramai yang memberikan pandangan masing-masing berkaitan keputusan mahkamah yang diumumkan hakim. Ada kita dengar ugutan daripada kepimpinan UMNO untuk menarik sokongan untuk keluar kerajaan. Ada yang sampai kata Najib tidak mendapat keadilan dan macam-macam lah. Semuanya ini, saudara-saudara, pada pandangan saya, untuk Najib Razak bukan sahaja menjadi tahanan di rumah, tetapi untuk Najib Razak mendapat kebebasan penuh. Memanglah harapan penyokong bosku, harapan UMNO. Jadi hanya satu cara, hanya satu jalan untuk Najib mendapatkan kebebasan penuh ini, yaitu sekiranya beliau dapat pengampunan penuh daripada yang di-Pertuan Agong. Jadi ini adalah harapan daripada penyokong UMNO, penyokong bosku. Jadi macam mana Najib untuk mendapatkan pengampunan penuh ini? Adakah selepas mahkamah menolak keputusan berkaitan dengan tahanan rumah, setelah Najib gagal untuk menjadi tahanan rumah, adakah Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri ataupun khususnya sebagai Presiden UMNO, pengerusi Barisan Nasional ataupun rakan kepada Najib Razak, adakah Zahid boleh bersama-sama dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menghadap yang di Pertuan Agong supaya Najib boleh mendapat pengampunan penuh? Saya yakin ini adalah harapan daripada
penyokong-penyokong UMNO, penyokong-penyokong Najib mau Najib dibebaskan. Kalau boleh bukan saja sebagai tahanan rumah, tetapi betul-betul dibebaskan dan mendapat pengampunan penuh. Tapi akhirnya berbalik kepada integriti, berbalik kepada ketulusan, berbalik kepada kebenaran. Siapapun yang salah tetap bersalah. Siapapun yang dikenakan hukuman, sekiranya memang bersalah, hukuman itu perlu dijalankan sehingga selesai. Tetapi akhirnya semuanya mengikut kepada keadaan semasa. Kalau Najib diberikan pengampunan, pasti Najib boleh dibebaskan. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini apa pandangan dan komen Anda? Salam sejahtera, saya ingin memperkenalkan kepada Anda sebentar tentang beberapa buah buku yang saya ada tampal di sini. Ada buku Anwar Triumph, Anwar Penjara ke Istana, dan Nokta Sebuah Penantian, serta buku Mahathir, Paradise Lost. Jadi ini adalah antara buku yang saya rekomen kepada Anda untuk baca sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat lebih tentang strategi politik Mahathir dan Anwar, perjalanan sejarah politik naik turun Anwar Ibrahim dari penjara ke Putrajaya, dan bagaimana Anwar karirnya di dalam politik. Jadi ini adalah beberapa buku yang saya rekomen kepada Anda untuk beli dan baca. Buku ini sangat best.